Pada masa dulu, khidmat makhluk halus yang dikenali hantu raya menjadi kemestian di kalangan sesetengah penduduk kampung untuk tujuan mengawal harta seperti dusun buah-buahan, rumah dan kampung dari dirosakkan atau diganggu-gugat oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Bukan sahaja penduduk terbabit akan memberikan jamuan, malah mereka sanggup memuja makhluk berdarjat rendah itu supaya menurut arahan mereka. Sebagai upahnya, makhluk hantu raya tersebut akan dijamu dengan makan makanan tertentu. Atas ketiadaan pemilik harta itu yang mungkin ke tempat yang jauh, makhluk hantu raya inilah yang ditugaskan untuk mengawal barangan berharga dan harta si pemiliknya. Makhluk hantu raya itu pula akan menjelmakan diri mereka dengan berbagai jelmaan seperti monyet dan gorila, dan kadang-kadang akan menjelmakan dalam rupa manusia seolah-olah tuannya, iaitu pemilik harta itu, ada di rumahnya, biarpun pemilik harta itu telah berbulan-bulan lamanya meninggalkan harta-harta dan kampung halaman mereka. Seorang warga emas ketika ditemui CRTV di kediamannya, Muhammad bin Yusuf, atau lebih dikenali sebagai Ayah Mat, dari kampung Jalan Masjid, Tumpat, Kelantan, berkata beliau sendiri pernah melihat makhluk hantu raya itu tercegat berdiri di bahagian belakang rumahnya beberapa kali sebagai pengawal kawasan yang dimasukkan. Walaupun beliau pernah beberapa kali bertembung dan terserempak dengan lembaga terbabit, namun beliau tidak mempedulikannya kerana telah mengetahui keadaan dan asal-usulnya. Katanya, ketinggian makhluk hantu raya itu kira-kira 6 hingga 7 kaki atau 2 meter. Bentuk badannya agak besar. Tubuh hantu raya itu berbulu hitam lebat sesuai dikatakan spesies monyet. Kadang-kadang jelmaannya dilihat sepasang. Katanya anak perempuannya yang ke-8 yang merupakan seorang peniaga dan penjaja makanan di sebuah gerai di kawasan terbabit turut menjadi mangsa hantu raya tersebut apabila sering diusik dan disakat makhluk hantu raya tersebut beberapa kali ketika anaknya itu tinggal bersendirian. Berikutan gangguan makhluk hantu raya tersebut menyebabkan anaknya itu tidak dapat memakai baju dengan sempurna, kadang-kadang tidak dapat tidur, malah kadang-kadang menjadikannya tidak keruan disebabkan gangguan makhluk tersebut. Gangguan hantu raya itu menyebabkan anak perempuannya mengalami masalah dan hidupnya tidak begitu tenteram. Berikutan itu, beliau terpaksa mendapatkan khidmat rawatan tradisional yang handal dalam usaha merawat dan menghindarkan gangguan hantu raya itu. Namun, kebanyakan bomoh-bomoh berkenaan gagal dalam tugas mereka untuk menghalang gangguan terhadap anaknya itu. Menurutnya, jelmaan dan gangguan hantu raya itu bukan berlaku setiap hari, tetapi kadang-kadang sahaja. Tetapi setiap kali jelmaan dan gangguan hantu raya tersebut maksanya akan menerima padahnya. Lazimnya, makhluk hantu raya tersebut menjelma ketika waktu maghrib berkumandang dan kadang-kadang jam 7 serta 8 malam. Bukan anak perempuannya sahaja yang sering diusik, sebaliknya jirannya sendiri yang dikenali sebagai Cikgu Yusuf juga mengalami hal yang sama. Gangguan berkenaan berlaku apabila mangsanya dalam keadaan lemah dan tidak bersemangat. Lazimnya akan diganggu beberapa kali selepas itu. Menurutnya, beliau memang mengetahui jelmaan hantu raya itu tidak akan wujud jika tiada orang yang membelanya. Memang mudah untuk mengetahui siapakah dalangnya di sebalik jelmaan hantu raya itu apabila makhluk akan sering muncul di kawasan tuan atau pemilik harta tersebut. Mereka membela hantu raya adalah untuk tujuan pribadi, tetapi hakikatnya amat menyusahkan orang lain. Menurutnya, jelmaan hantu raya itu berlaku dalam masa 3 bulan sekali. Kadang-kadang kemunculannya berlaku malam Sabtu, malam Ahad untuk menunjukkan jelmaan itu tidak menentu. Katanya disebabkan hantu raya tersebut adalah jelmaan jin, bukan Islam yang termasuk dalam kategori makhluk gaib. Beliau tidak dapat memberikan jawapan yang sebaiknya tentang makhluk tersebut. Menurut katanya,
Ketika beliau masih remaja dalam usia 18 tahun, makhluk hantu raya pernah dilihatnya beberapa kali sering berkeliaran dan mundar-mandir di kawasan kampungnya ketika itu. Namun, beliau buat-buat tidak mempedulikannya sebab makhluk tersebut tidak pernah mengganggunya. Apabila ditanya tentang orang-orang kampungnya berhubung dengan hantu raya tersebut, pernahkah mereka diusik atau sebaliknya? Beliau tidak dapat memberikan jawapannya kerana mereka tidak dapat melihat makhluk halus tersebut. Bagi orang yang nak dapat melihatnya, mereka akan melarikan diri untuk tidak bertembung dengan makhluk tersebut. Namun, beliau pernah mendengarnya ada beberapa orang penduduk kampung berdekatan seperti kampung Cik Salam dan kampung Jalan Masjid sendiri yang terkena usikan hantu raya tersebut. Tetapi berita berkenaan tidak tersebar kerana mangsa sekadar mendiamkannya sahaja. Jadi orang lain tidak mengetahui mangsa yang terlibat. Beliau tidak pernah diusik hantu raya tersebut tetapi sekadar melihatnya semata-mata, apatah lagi beliau adalah penduduk asal kampung berkenaan. Mungkin makhluk berkenaan memang sedia maklum. Tetapi menurutnya, sering berlaku ialah apabila penduduk dari luar yang menyewa di beberapa rumah di kawasan itu sering kena usik. Tetapi mereka tidak mempedulikannya kerana bimbang diketahui oleh orang lain. Menurutnya lagi, selain hantu raya yang menjelma dalam rupa monyet, terdapat juga makhluk pelesit yang menjelma seperti manusia di kampung ini. Salah seorang penduduk kampung ini memelihara pelesit untuk mengawal stor kayunya dari dilarikan oleh pencuri. Katanya walaupun jelmaannya seperti manusia, bentuk fizikal tubuh badannya agak luar biasa daripada fizikal manusia. Apabila kita melihat dan bertembung dengan makhluk halus tersebut, badannya akan berasa seram, sejuk, malah kadang-kadang berasa panas silih berganti. Kaki pula berasa seperti tidak berpijak di bumi. Sering berlaku apabila didapati keadaan hujan renyai-renyai. Ketika beliau membuka pintu, dilihatnya makhluk itu tercegat berhampiran rumahnya. Menurutnya, hantu raya bukan sahaja menjelma dalam rupa monyet, kadang-kadang dalam bentuk gorila, kadang-kadang menjelma dalam bentuk kera. Selagi manusia itu wujud, makhluk berkenaan akan wujud bersama-sama manusia. Itulah sifat jin. Beliau tidak lokek untuk berkongsi petua. Menurutnya, apabila individu itu berjalan yang dibimbangi ada hantu raya sedang memerhatikannya, cubalah bercakap dengan makhluk itu walaupun makhluk itu tidak dapat dilihat dengan berkata, "Pergilah kamu jauh-jauh, aku menggunakan jalan ini." Katanya, jin dan syaitan itu adalah makhluk Allah. Tentunya apabila dikatakan makhluk, dia akan memahami tentang makhluk lain. Makhluk berkenaan pasti tidak akan menjelma jika tiada manusia yang mempedulikannya. Makhluk berkenaan akan muncul apabila ada manusia yang memujanya. Contohnya, di kampung dalam masjid ini, di belakang rumah beliau sekarang sering berlaku jelmaan hantu raya itu. Makhluk ini dipelihara oleh seseorang untuk tujuan mengawal kampung daripada dicerobohi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti perbuatan mencuri dan sebagainya. Justru katanya, walaupun jelmaan hantu raya di kampung jalan masjid ini didapati tidak lagi seperti dulu, namun beliau tidak mempercayai makhluk halus kerana yang pastinya makhluk ini akan muncul secara tiba-tiba. Dengan itu, kita sebagai manusia perlu berwaspada. Jangan jadi hamba jin dan syaitan, kelak akan menyusahkan manusia juga.